الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا
wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mengakap. Saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi perhatian terima kasih kepada jawatankuasa program yang telah mengambil inisiatif untuk mengadakan majlis bersempena dengan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Saya harapkan kita sama-sama dapat menghayati pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang yang terdahulu daripada kita, dan kita jadikan pengorbanan ini satu elemen yang penting dalam kita menjalankan tugas-tugas kepengakapan kita. Ini adalah kali pertama buat julung-julung kalinya kita berjaya untuk mengadakan majlis takbir Hari Raya dan juga sesi ceramah bersempena dengan ibadat korban ini. Dan saya harap program ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada jawatankuasa program, terima kasih kepada semua yang terlibat, dan saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua warga Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Aidiladha, salam pengakap. Saya sebagai moderator anda, Nur Abidin bin Azhar, Timbalan Pengerusi Kelana Negeri Pulau Pinang, yang diraikan Ustaz Azhar bin Syafi'i, Penolong Pesuruhjaya Daerah Bayan Lepas, yang juga mengajar di SJKC Minsin dan juga sebagai ahli panel pertama. Kemudian kita memperkenalkan pula Ustaz Ruzaimi bin Hussein, Penolong Pesuruhjaya Daerah Bayan Lepas, yang juga mengajar di SK Bayan Lepas, yang juga merangkap sebagai ahli panel kedua. Turut bersama kita Tuan Muhammad Fazli bin Abu Hassan Alliance Hashim, Pesuruhjaya Program Negeri Pulau Pinang, dan bersamanya juga ialah Tuan Muhammad Syakri bin Zakaria, Setiausaha Program Merangkap Pesuruhjaya Ibu Pejabat Negeri Pulau Pinang. Pada malam ini, forum yang bertajuk Erti Pengorbanan di Zaman Pandemik. Di dalam forum ini juga kita akan mengupas dan mengulas tentang sambutan perayaan Hari Raya Aidiladha pada tahun 2021 masih bersamaan 1442 Hijrah di dalam era yang penuh norma baharu ini. Tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan yang pertama. Apakah perbezaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha? Kerana hari itu dah sambut perayaan Aidilfitri, kemudian hari ini Aidiladha pula. Jadi ada yang mungkin terkeliru ataupun yang perlukan kupasan yang lebih lagi tentang perayaan Aidiladha ini. Jadi soalan ini saya ajukan kepada Ustaz Azhar. Terima kasih Encik Abid sebagai moderator kita pada malam ini. Kalau tidak kerana bulan masakan mentari terbit tinggi, kalau tak kerana impian masakan kita berjumpa di sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Saudara dan puan, pada malam yang penuh bahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk kita berbincang dan kita berdiskusi tentang Hari Raya Aidiladha dan kaitannya dengan situasi semasa kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan sidang hadirin sekalian, moderator bertanya kepada saya tadi, apakah beza Aidilfitri dan Aidiladha? Saya tuan-tuan dan puan di sekolah saya ni, ramai di kalangan rakan-rakan saya dari bukan kalangan orang Islam. Dia ada tanya kat saya, Ustaz, Hari Raya Islam ni ada dua? Dia tanya saya macam tu lah. Betul dia tanya kat saya lagi, Hari Raya ni sambut tahun baru macam kongsi fakcai juga ke? Kan sebab kongsi fakcai ni tahun baru Cina kan? Lepas sambut raya tu sebenarnya dengan tahun baru. Jadi raya kita ni macam tu ke? Mari kita tengok sama ke tak hari raya kita ni dengan gongsi fakcai dan perayaan-perayaan yang lain. Ya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Islam kita ada dua hari raya. Dua hari raya yang disebut sebagai Aid, Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Apa beza dia ni? Dua-dua hari raya ni. Okay, mari kita tengok satu persatu apa beza dia. Yang pertama dia tuan-tuan dan puan, beza dia nama lah. Aidilfitri ni bermaksud dia Hari Raya Fitrah. Fitrah. Dan Hari Raya Aidiladha ni kita sebutkan dia kepada udhiyah. Udhiyah tu maksudnya adalah apa? Pengorbanan.
Okey, lebih detail lagi kita akan bincang lagi. Saudara perempuan, Hari Raya Aidiladha disambut pada bila? Pada bila tuan-tuan dan perempuan? Pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Maksudnya ada 4 hari kita sambut Hari Raya Aidiladha. Berbanding Hari Raya Aidilfitri, kita sambut hanya 1 hari sahaja, iaitu 1 Syawal. Secara rasminya lah, walaupun kita di Malaysia ni kita sambut sehingga 30 hari kan, tapi secara syar'inya, secara hukumnya Hari Raya Aidilfitri ni 1 Syawal saja. Nanti kita akan tengok lagi apa yang membezakan Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidiladha ni. Kenapa sehari, kenapa Hari Raya Aidiladha lebih pada sehari. Okey, kemudian tuan-tuan dan perempuan, saya sebut tadi kan, nama tu beza kan. Okey, nama Hari Raya Aidilfitri ni ada disebutkan Hari Raya Puasa kan, juga Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidiladha juga disebut dengan Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Ada 3 nama tuan-tuan. Hari Raya Haji, Hari Raya Korban, Hari Raya Aidiladha. 3 nama. Okey, kita nak adalah kita sebut perbezaan, saya nak cerita sikit. Apa maksud korban tuan-tuan? Apa maksud Hari Raya Aidiladha? Apa maksud Hari Raya Haji? Apa maksud ni? Ada orang sebut Hari Raya Haji, ada orang sebut Hari Raya Aidiladha, ada orang sebut Hari Raya Korban. Betul tak kalau sebut 3 ni? Ataupun kena sebut 3 ni baru betul? Macam mana ni? Okey, sebenarnya 3 nama ni boleh kita guna pakai, tak ada masalah. Hari Raya Haji kita nisbahkan kepada jemaah haji, yang mana iaitu ibadah haji hanya disyariatkan kepada umat Islam pada ketika bulan Zulhijjah sahaja. Sebab itulah kita nisbahkan Hari Raya Haji. Hari Raya Haji tak akan berlaku pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal, pada bulan Zulqa'dah. Sebab apa? Haji hanya pada bulan Zulhijjah. Okay, itu ialah sejarah sebutan Hari Raya Haji tadi. Kemudian Al-Dhaha tuan-tuan. Kebetulan nama saya ni Al-Dhaha. Al-Dhaha ni nama saya ni, Al-Dhaha ni maksud dia korban lah. Maksud dia korban. Saya dilahirkan sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, sebab tu nama pun Al-Dhaha tuan-tuan. Okey, korban dikaitkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. InsyaAllah nanti akan diceritakan oleh Ustaz Ruzaimi kisah 2 insan hebat ini yang dikaitkan dengan pengorbanan itu tadi. Begitu juga pengorbanan yang dimaksudkan tadi ialah kita disyariatkan untuk melakukan ibadah korban pada Hari Raya Aidiladha. Kemudian yang ketiga ialah korban. Tadi saya dah sebut Raya Haji, Raya Aidiladha, sekarang Hari Raya Korban. Korban ni bahasa Melayu lah, korban. Korban, bila kita tengok pentakrifan korban ni tuan-tuan dan puan, apa maksud korban? Korban ni ialah menyembelih binatang tertentu pada Hari Raya Aidiladha bermula pada 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk beribadah dan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud korban. Maksudnya apa? Kita buat sembelih binatang. Tujuannya apa? Tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu maksud korban. Okey, kita pergi lagi. Apa beza Aidilfitri dan Aidiladha ni? Okey, kita tengok dari sudut pensyariatan. Hari Raya Aidilfitri disyariatkan zakat fitrah. Zakat fitrah kan, yang diwajibkan kepada semua umat Islam bermula 1 Ramadan sampailah sebelum kita menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Itu ialah pensyariatan pada Hari Raya Aidilfitri. Manakala untuk Hari Raya Aidiladha, apakah syariatnya? Syariatnya ialah saya sebutkan tadi ialah ibadah korban. Itulah syariat Hari Raya Aidiladha. Lagi tuan-tuan, apa lagi beza dia? Beza dia ialah dari segi takbir raya. Okay, pada Hari Raya Aidilfitri kita disyariatkan untuk melakukan takbir bermulanya 1 Syawal pada malam itu. Berakhirnya 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan pada malam tu, maka malam itu juga kita disyariatkan untuk bertakbir sampailah selesai solat sunat Aidilfitri 1 hari. Manakala Hari Raya Aidiladha kita disyariatkan untuk bertakbir
bermula pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah sehinggalah 13 Zulhijjah. Bermaksud pada hari Selasa kita raya, kita bertakbir. Hari Rabu kita bertakbir, hari Khamis kita bertakbir, sampailah pada hari Jumaat kita boleh bertakbir sampailah terbenam hari Jumaat. Terbenam matahari pada hari Jumaat itu, hari yang keempat. Kan kita sudah nampak kan? Itu perbezaan di antara Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri. Satu lagi tuan-tuan, beza dia. Saya nak sebut kat sini. Hari Raya Aidil Fitri kita disunatkan untuk menjamah makanan terlebih dahulu sebelum kita menunaikan solat sunnah Aidil Fitri pada pagi itu. Sebab ada sebulan dah kita berpuasa ni, 30 hari dah berpuasa. Okay, pada hari itu kita diharamkan berpuasa sebab nak raya kan. Jadi kita disunatkan makan dulu. Sebagai tanda kata kita tak puasa hari ni. Kita makan dulu baru kita solat sunnah Aidil Fitri. Tapi Hari Raya Aidil Adha ni pula kita disunatkan makan selepas solat sunat hari raya. Itu ialah bezanya di antara di antara Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Adha di atas pencerahan tentang soalan berikut, dan saya pasti yang bertanya pun bukan setakat mengetahui, malah memahami apa itu perbezaan antara perayaan Aidilfitri dan Aidil Adha. Seterusnya kita ke Ustaz Ruzaimi pula tentang soalan kedua ni. Apakah iktibar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Seperti kita semua sedia maklum, perayaan Aidil Adha ini adalah sempena Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ustaz Ruzaimi memberikan pencerahan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah. Terima kasih kepada tuan moderator kita, Tuan Ibid, Tuan Abid di atas kita kata mengelola program pada malam ni. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita akan berkongsilah sedikit kisah, yakni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai perjalanan dia semasa kehidupan dia, setelah menjalani kehidupan dia, dah kahwin dengan Siti Sarah, lepas tu Siti Sarah bagi kebenaran kepada dia. Kita akan tengok flow perjalanan Nabi Ibrahim ni cukup elok, dan Nabi Ibrahim ni seorang yang bercakap dengan suara yang kita kata suara yang paling mulia seperti Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad SAW kalau bercakap ni orang nak dengar apa yang dia cakap. Okey, baik. Kita tengok kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Okey, baik. Okey, Nabi Ibrahim ni setelah mengetahui kehidupan Nabi Ibrahim ni selama 86 tahun baru dikurniakan seorang anak. Maksudnya kalau kita tengok dalam cerita kisah Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni berumur 86 tahun. Kalau kita 86 tahun kita kata agak lama lah. Kita kata apa ni, tua lah sikit lah, baru dapat anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni kurniakan juga. Tu kita dalam kehidupan kita ni kita kena bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Bangun daripada pagi bersyukur. Tak kira lah musim pandemik Covid ni, walaupun kita kata ada yang hilang pekerjaan ke, ada yang hilang apa-apalah, kita kata kita kena tetap bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Okey, baik. Okey, Nabi Ibrahim ni sebelum dalam kehidupan dia kena selama 86 tahun tu, perkahwinan pertamanya dengan Siti Sarah. Okey, perkahwinannya dengan Siti Sarah. Okey, hari-hari Nabi Ibrahim ni doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana doa dia? Okey, saya akan bacalah sedikit doa dia supaya kita kata apa? Kita benda yang kita nak, kita minta dengan Allah. Mungkin ada saudara kita yang belum dikurniakan cahaya mata, boleh guna doa ni. Sebab apa? Sebab Allah suka kepada hamba-Nya yang suka berdoa. Yang tu paling betul. Okey, baik. Doa dia. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau anugerahlah kepadaku seorang anak yang tergolong daripada orang yang soleh. Maksudnya, Nabi Ibrahim doa dia minta tu supaya dikurniakan anak yang soleh. Maksudnya dalam doa tu. Nabi Ibrahim ni minta dah. Jadi apa lagi Allah kata, aku akan bagi kepada hamba aku yang meminta.
Dia macam ni, doa ni ada tiga. Tiga keadaan. Yang pertama, Allah akan bagi, masa tu juga doa. Kan? Ya kau ustaz? Ya. Betul. Contoh saya bagi. Masa tu juga contoh. Kan? Cikgu Syakri. Saya buat nama Cikgu Syakri lah. Cikgu Syakri di test JPJ ambil lesen kereta. Kan? Dia doa, ya Allah ya Tuhanku, biarlah lulus aku JPJ ni, ya Allah nak test kereta lagi ni, nak dapat lesen, nak pergi mengajar di SMK mana-mana-mana. Contoh. Kan? Dia doa, dia test JPJ lulus. Tengok Allah dah bagi dah doa dia. Allah makbulkan doa dia. Ada orang ni dia tak syukur, dia tak tahu. Allah tak bagi lagi. Allah akan bagi dalam tiga keadaan. Yang pertama, masa tu juga. Yang kedua, ada masa. Ada masa macam ni. Seorang pelajar doa, ya Allah Tuhanku, biarlah aku dapat UPSR 6A. Ya Allah Tuhanku, keputusan UPSR 2 bulan baru keluar kan? Keluarlah keputusan 2 bulan kemudian. Maksudnya lambat sikit Allah bagi. Keadaan pertama dah tadi, keadaan kedua pun dah keluar keputusan, dan yang ketiga ni mungkin Allah tak bagi tahun ni, tahun depan mungkin panjang lagi. Contoh, kita doa, ya Allah ya Tuhanku, biarlah aku lepas SPM nanti kan, aku nak kerja sebagai pegawai polis. Lama keadaan tu kan. Allah akan bagi juga. Kalau Allah tak bagi juga, Allah bagi kebaikan kepada kita. Tu dia tiga keadaan kita berdoa. Nak minta dengan Allah. Jangan minta dengan benda-benda lain. Kan? Minta dengan pokok besar ke matahari tu. Lain. Bukan. Kita tak mahu yang tu. Okey, baik. Yang tak ada anak boleh guna doa tadi. Yang mana? Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurniakanlah aku kan, anak-anak yang tergolong daripada anak-anak yang soleh. Kalau nak perempuan, yang solehah. Macam tu. Okey, baik. Okey, kita cerita lagi. Okey, mengenai Nabi Ibrahim tadi kan. Apabila dia minta kebenaran Siti Sarah, boleh tak aku nak berkahwin? Dan Siti Sarah bersetuju. Sepanjang perkahwinan dengan Siti Sarah tak ada anak. Jadi Nabi Ibrahim pun minta dengan Siti Sarah, dia kata aku nak kahwin. Perbincangan elok-elok, kita tak mau. Dalam kita kata, kita kena cerita juga bab pernikahan ni. Walaupun yang dengar ni, kita kata ada yang tak kahwin lagi. Sebab apa? Dalam kehidupan kita ni, kan, kita saling bergantung di antara satu sama lain. Okey, baik. Siti Sarah kata, kalau Nabi Ibrahim nak kahwin boleh. Carilah seorang yang elok untuk dikahwini tu. Okey, baik. Nabi Ibrahim pun setujulah berkahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar ni siapa? Siti Hajar ni puteri. Seorang puteri raja daripada Mesir, puteri raja. Puteri ni bukan orang biasanya nak. Okey, baik. Tapi kita kata Nabi Ibrahim ni dia minta dengan Allah dulu, kan? Dia minta dengan Allah, lepas tu dia bagi dia minta kebenaran dengan Siti Sarah, saya nak kahwin ni, kita takut berlaku apa-apa kan. Tapi Siti Sarah bagi. Siti Sarah pun seorang yang kuat beribadat juga. Okey, baik. Nabi Ibrahim okey. Setelah berkahwin kan dengan Siti Hajar, maka ditakdirkan Siti Hajar ni mengandung tak? Suka. Siapa tak suka kalau isteri mengandung? Gitu. Okey, baik. Nabi Ibrahim pun telah besar kan? Nabi Ismail pun dilahirkan tu, maka dalam duduk besar tu Nabi Ibrahim setelah isteri yang mengandung tadi kan lahir dia pun bernama Ismail kan, Ismail. Dan Siti Hajar pun cukup sayanglah kepada Ismail tu kan, jaga elok-elok Ismail, bagi mari pakai apa supaya Ibrahim suka, Nabi Ibrahim suka kepada anak dia tu. Sebab apa? Ni kurniaan daripada Allah setelah 86 tahun berkahwin dengan Siti Sarah. Panjang kehidupan dia tak ada anak, yang ni digunakan anak, jadi dia jaga elok-elok. Tu kita dengan anak-anak tu kita kena jaga elok. Sebab apa? Anak tu merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah akan tanya tu. Allah akan tanya mengenai anak kita. Adakah kita bagi makan pakai cukup dah untuk anak-anak kita? Kan? Allah akan persoalkan di suatu hari nanti. Okey, baik. Okey, dalam pada tu juga kan, dia cerita ni, saya kalau nak cerita kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ni pada Nabi Ismail dalam perkahwinan dengan Siti Hajar ni, saya rasa 2-3 jam tak habis. Jadi di antara cerita-cerita ni saya akan pendek-pendek lah. Okey, kalau nak lebih detail lagi, kita tengok dalam sejarah sejarah sirah, buku sirah-sirah Nabi lah. Kita boleh tengok buku sirah-sirah Nabi, ataupun melalui internet pun kita boleh carilah. Kalau kat rumah susah nak pergi mana musim pandemik COVID ni, tak ada buku, kita cari buku melalui internet. Okey, baik. Okey, lepas tu Nabi Ibrahim pun bawa lah Nabi Ismail dan Siti Hajar ni ke satu tu tempat yang jauh. Ke mana? Ke Mekah. Kan?
dalam satu perjalanan tu Nabi Ismail ditinggalkan bersama dengan ibunya Siti Hajar di satu tempat. Kan? Nabi Ibrahim pun pergi satu tempat lain. Kan? Lepas tu apa tu nak Siti Hajar tanya, wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Kan? Lalu Nabi Ibrahim kata, ni amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Supaya kamu boleh hidup bersama dengan Nabi Ismail sebelum kita serahkan Nabi Ismail kepada Allah balik. Dia macam tu. Lepas tu semasa ditinggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di satu tempat tu, dibekalkan sebotol air dan juga satu beg kecil kurma. Satu beg kecil kurma. Okey, jadi Siti Sarah heran lah. Kenapa ada air dengan kurma saja? Sedangkan kita duduk di padang pasir ni nak makan apa? Nak minum apa? Kan? Tapi tak apa. Siti Hajar ni dia suka tawakal kepada Allah. Kita ada benda kita kena tawakal kepada Allah. Sebab apa? Allah yang memberi rezeki kepada kita. Yang tu baru betul. Kita ni kalau berlaku apa-apa, kita kata dugaan ke apa kan, mudah nak buat sesuatu. Nak lari jauh-jauh, nak masuk dalam hutan, nak terjun jabatan. Kita tak mau macam tu. Kita nak cari satu inisiatif macam mana kita nak selesaikan sesuatu perkara tu, sekiranya berlakulah kita kata cabaran pada diri kita. Okey, setelah setelah kehabisan air, lama sangat di padang pasir ni suasana panas Suasana panas. Tak ada. Ustaz, biasanya padang pasir bukan sejuk ada ke? Tak ada. Suasana padang pasir sangat panas. Lepas tu Siti Hajar bagi minum kepada Ismail. Nabi Ismail minum. Minum habislah air tu. Kan? Lalu dia tinggal Ismail kat satu tempat tu. Siti Hajar bangun, bawa botol tu, pergi cari air. Kan? Pergi cari air di satu bukit tu. Kan? Bukit apa? Bukit Safa. Bukit Safa tu pergi cari air tak ada. Tengok orang pun tak ada. Dia kata tak ada apa pun masa tu. Berlari balik ke satu bukit lagi. Bukit mana? Bukit Marwah. Okey. Safa Marwah sebanyak tujuh kali. 7 kali. Kan? Kita ada 7 kali kan? Ada kisah-kisah ni. Kisah 7 kali ni ada. Okey, setelah kehabisan air tadi kan? Tak ada. Ke Bukit Safa pun tak ada. Marwah tak ada selama 7 kali. Diulang-alik tu, terdengarlah satu suara malaikat. Malaikat kata, kat sini ada air. Kan? Terdengar bisikan daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada malaikat tadi. Kan? Maka Siti Hajar kata, betul ke ada air? Malaikat kata, cuba buat apa-apa untuk kaki, tumit kaki tu, kan, ke atas tanah, tempat yang kamu duduk tu. Dia pun buat dengan kaki dia kan. Tak buat. Saya pun rasa nak buat juga, keluar air tu. Maka keluarlah air Zam-Zam tu. Dia kata ambil air Zam-Zam tu bagi minum kepada Ismail tadi. Kan? Gitu. Maka Nabi Ibrahim pun mimpi. Kita pendekkan cerita sebab apa? Saya kalau cerita ni, kalau saya nak cerita panjang, saya kata tadi lah, makan masa 2-3 jam. Saya takut pendengar pun sibuk sebab ni malam kita kata malam raya. Kata malam raya aku ada lagi. Kalau nak cerita penuh, boleh tengok dalam YouTube Ustaz cerita. Saya boleh cerita panjang tapi makan masa. Sebab apa? Cerita buku yang saya baca tu, dia agak panjang. Saya kena ambil isi penting saja. Sebab apa? Supaya saya cerita ni, orang nak mencari lagi, nak gali lagi ilmu. Apa lagi kisah yang ada pada Nabi Ibrahim ni? Okey, baik. Nabi Ibrahim pun mimpi. Mimpi kan? Mimpi kata dia kena sembelih anak dia untuk dijadikan korban. Sebab apa? Kan? Nabi Ismail ni pernah dia nazar. Dia kata, Nabi Ibrahim ni pernah dia nazar. Dia kata, aku kalau Allah kata buat benda tu, kalau berkaitan dengan anak aku pun, aku kena buat. Aku akan buat. Tu berlakunya tuntutan tu. Jadi Siti Hajar dia jenis reda. Kalau benda yang Allah suruh, kita kena buat. Benda yang Allah suruh, kita kena buat. Kita tengok rukun Islam kita kan. 5 perkara tu, kita kena tuntut semua. Mengucap 5 kalimat syahadah, solat, puasa, mengeluarkan zakat, haji bagi orang mampu. Tengok, kita kena tuntut benda tu. Sebab apa? Sebab benda yang Allah suruh. Jadi Siti Hajar kata, kalau kerana Allah aku reda dengan dengan mimpi tadi. Mimpi kalau kamu
Ibrahim, kalau mimpi sembelih anak kamu tadi, yang ni anak kita ni, Ismail ni, walaupun kita sayang sangat kat dia macam mana sekalipun, kita dengan Allah lagi dekat. Macam tu. Jadi maksudnya apa tu? Maksudnya sembelih tu Allah tukarkan kan Nabi Ismail ni kepada seekor kibas. Seekor kibas. Masa tak pisah tu tak berdarah pun leher dia. Tengok-tengok bertukar kepada kibas. Barulah dia boleh disembelih. Walaupun hasutan daripada iblis kan. Kenapa kita melontar semasa kan Jamratul Aqabah melontar tu kan? Kenapa melontar semasa pergi haji tu? Melontar tu kita menghalau iblis. Kisah Siti Hajar balik batu kepada iblis. Sebab apa dihasut dia kata, "Oh, syaitan tu hasut tak payah buat." Tak boleh. Ni arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalam apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca dalam sembahyang kita tu. Yang tu penting tuntutan supaya kita jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa tu saja untuk kisah Nabi Ibrahim ni. Saya rasa takut panjang sangat lagi. Moderator kata apa pula? Saya boleh. Okey, jadi itu saja untuk kita kata slot yang pertama ni. Kalau ada salah dan silap, mohon ampunlah. Okey, saya serahkan majlis ini kepada moderator. Sekian, terima kasih. Syukran jazilan kepada Ustaz Ruzaimi di atas pencerahan tentang iktibar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Seterusnya kita kembali kepada Ustaz Azhar tentang ada yang bertanya apakah hikmah melakukan ibadah korban ni? Sebab boleh saja kita beli daging ni di pasar ke, di kedai. Tapi kenapa perlu buat ibadah korban ni? Apakah hikmahnya? Jadi mohon Ustaz Azhar untuk menceritakan ataupun mengulas sikit tentang hikmah ni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah melakukan ibadah korban. Falsafah. Apakah maksud di sebalik kita buat korban ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kita menyembelih binatang. Apa maksud di sebalik itu? Orang bertanya kepada kita, apa tujuan dia buat ibadah korban ni, tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, tujuan yang paling pertama ialah sebagai tanda keabdian kita kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab Allah suruh. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bagi yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita sikit tentang hukum melakukan korban ni. Wajib ke? Sunat ke? Makruh ke? Macam mana? Okey. Ada satu ayat daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar. Ayat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita yang bermaksud. Ayat yang kedua, tuan-tuan dan puan, ayat yang kedua. Wassalli rabbika wanhar, yang berkaitan dengan korban. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. Dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Ini ialah satu panduan kepada kita sebagai satu dalil menunjukkan kepada kita sebagai umat Islam disyariatkan untuk berkorban. Dalam kita bekerja sebagai penyewa awam, kita selalu bertindak dan berpandukan kepada punca kuasa kan. Mesti ada surat berkeliling sebagai punca kuasa. Begitu juga ibadah korban, punca kuasa kita. Surat berkeliling kita daripada surah Al-Kautsar ayat yang kedua ini. Allah suruh kita berkorban sebagai tanda bersyukur. Persoalannya wajibkah Allah suruh ni? Maka ulama pun menyebut kepada kita hukum melakukan ibadah korban ialah sunat muakkad. Apa pula sunat muakkad ni? Bisa dengar sunat je kan? Sunat muakkad ni, tuan-tuan dan puan, ialah sunat yang dituntut bagi orang yang mampu. Orang yang berkemampuan. Manakala makruh bagi yang mampu
tapi tak buat korban. Mereka mampu kan membelanjakan duit dalam urusan yang lain lah, tapi tak buat korban, maka dia dikira makruh. Walau bagaimanapun, ulama menyebut jika ditinggalkan tanpa keuzuran tak berdosa pun, tak buat ada duit tak berdosa pun. Saya tertarik tuan dan perempuan nak berkongsi dalam situasi pandemik sekarang ni, ulama daripada Indonesia menyebutkan, daripada Kesatuan Nahdlatul Ulama, saya baca kenyataan mereka mengatakan apa? Mereka mengeluarkan kenyataan rasmi meminta warga Muslim Indonesia agar menjadikan wang untuk ibadah korban pada tahun ini diutamakan dalam membantu mereka yang terkesan dengan COVID-19. Apa maksudnya tuan dan perempuan? Kesatuan Ulama di Indonesia menyarankan kepada mereka, bagi sesiapa yang mampu di sana yang nak buat korban, ulama ini memberikan satu cadangan. Kalau boleh, bantu kepada orang yang terkesan dengan COVID. Lebih baik, lebih utama. Itu situasi yang berlaku sekarang. Apa-apa pun hukumnya tetap sunat dan tidak wajib. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya tadi, apakah hikmah dia? Tuan-tuan dan perempuan, setiap hukum yang Allah turunkan kepada kita ni penuh dengan hikmah. Tidak ada satu pun hukum yang turun kepada kita ni tanpa sebab, tanpa hikmah. Apa hikmah yang pertama, tuan-tuan dan perempuan? Hikmah yang pertama ialah apabila kita buat korban ni, kita sembelih binatang, kita bayar duit untuk setumpuk lembu, kita bayar duit untuk seekor kambing, kita menyembelih kambing kita seekor, kita menyembelih lembu kita seekor. Apa hikmah dia, tuan-tuan dan perempuan? Hikmah dia ialah kita memupuk sikap peduli. Apa yang kita nak peduli, tuan-tuan? Kita ada harta, kita ada rezeki, kita peduli kepada orang lain yang tidak ada rezeki macam kita. Ada orang lain setahun tak pernah makan daging pun. Ada orang lain lebih daripada tu, 2 tahun tak pernah makan daging pun. Sebab apa, tuan-tuan? Tak mampu nak membeli daging. Daging ni harga dia bukanlah murah berbanding dengan ayam dan ikan kan. Jadi melalui korban yang kita sembelih tadi itu, dan melalui kita agih-agih itu, kita agih kepada fakir miskin, dia menjadi satu mesej kepada kita sebagai umat Islam dalam konteks kita ni cakna dan kita prihatin kepada orang lain. Itu yang pertama, tuan-tuan dan perempuan. Yang kedua ialah tidak lain dan tidak bukan kita kaitkan tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS tadi, yang Ustaz Ruzaimi cerita panjang tadi, bagaimana orang manusia yang diberi arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi dengan penuh ketaatan, dengan penuh yakin, dengan penuh tawakal, anak yang menjadi anak kesayangannya apabila disuruh untuk menyembelih, beliau dengan penuh yakin dan sabar menurut arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan dan puan menjadikan kita sebagai manusia perlu menjadikan contoh Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita. Iaitu apa, tuan-tuan? Sentiasa bersabar. Apa ujian yang Allah berikan dalam hidup kita, kita kena sentiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya sembelihan itu tadi Allah gantikan dengan kibas. Nampak tak? Apabila kita bersabar, kita bertawakal, maka akan ada cahaya di penghujung hari itu. Yang ketiga, tuan-tuan, saya nak kongsikan, apabila kita melakukan korban ni, maka secara tak langsung kita dapat melahirkan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat rezeki yang telah dikurniakan kepada kita. Bukan nikmat duit saja, tuan-tuan dan puan. Allah beri kepada kita kesenangan sihat tubuh badan. Kan, dikala ramai yang dijangkiti COVID-19, alhamdulillah kita masih sihat. Dikala ramai yang dijangkiti COVID-19 tahap 3, tahap 4, tahap 5, kita masih di peringkat tahap 1, tahap 2. Dikala masih ramai yang kena COVID-19 telah meninggalkan dunia, kita masih lagi diberi kesempatan walaupun dijangkiti COVID, tapi Allah bagi kesempatan untuk hidup peluang yang kedua. Jadi atas titik tolak inilah, tuan-tuan dan puan, kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita bernyawa setiap hari. Allah memberikan kepada kita anak sebagai peneman hidup, kepada kita isteri, kepada kita harta benda, kawan-kawan yang baik. Sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menzahirkan kesyukuran itu dengan kita berkorban. Itu ialah antara hikmah kita melakukan korban. Wallahu a'lam.
Terima kasih banyak kepada Ustaz Azhar di atas kupasan yang begitu mendalam tentang hikmah melakukan ibadah korban. Seterusnya kita ke Ustaz Ruzaimi. Kerana ada yang bertanya pula, apakah erti kesabaran dalam menempuh dugaan? Mungkin ada yang dibuang kerja, ya, ada yang ditolak gaji. Mungkin Ustaz Ruzaimi boleh berikan sedikit ulasan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk sidang 2. Terima kasih saudara moderator yang bertanyakan soalan. Yang mana soalan tu kita boleh kaitkan dengan kita kata erti kesabaran dalam menempuh dugaan ke? Betul ke soalan dia? Ya, ya benar. Ya, okey, baik. Okey, kita cerita mengenai kesabaran dulu. Yang mana sikap ataupun kesabaran ni kan ada pada diri kita sendiri. Contoh Ustaz bagi contoh yang mana seorang pekerja, dia dibuang kerja kan. Bagaimana kehidupan dia seterusnya, bagaimana dia nak besarkan anak dia sekiranya anaknya masih kecil, bagaimana dia nak sumbangkan kepada ahli keluarga dia. Okey, dalam kehidupan ni kita yang kita kata boleh membantu, kita kena bantu. Sebab apa? Kan tahap kesabaran seseorang ni kan ada berkemungkinan dia akan terganggu juga. Sabar, diganggu juga dengan benda-benda luar. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dalam menempuh dugaan ni, kita kena bantu di antara satu sama lain. Okey, kita tengok pengorbanan juga kan. Yang mana pengorbanan ni kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, sikap membantu ni kita kena sedar. Sebab apa? Kita kena tengok jiran kita macam mana. Kita kena tengok orang kampung kita macam mana. Kita kena tengok masyarakat kita macam mana. Kita tengok Rasulullah tadi. Rasulullah sikap dia yang pertama kali suka sedekah. Suka bantu orang. Suka bantu orang. Buat macam mana kat Nabi? Nabi bantu. Kita pun macam tu. Kalau orang kata apa kau? Jiran kita, saya tak suka orang bantu lah. Kita bantu juga dia. Kita tengok dia macam mana kan. Kita tak mau. Kita ada dengar berita ada satu keluarga tu minum apa itu? Kalau tak silap saya klorok. Satu keluarga. Kenapa? Sebab kemiskinan tu suaminya dibuang kerja. Patut isteri dia tak kerja tu ada anak lagi. Susah kehidupan dia. Sepatutnya kita ni. Kita yang ada ni, kita yang dengar ni, celoteh malam ni, celoteh. Nak kata diskusi tu dia berkaitan dengan cerita berpandukan kepada skrip apa kan. Okey, kita kena bantu saudara kita supaya orang yang dilanda dengan cabaran tu dia akan merasai nikmat kehidupan ni. Oh, macam ni. Pandemik COVID yang ni, tak ada seorang pun minta ni COVID datang ke Malaysia ni. Datang ke Pulau Pinang ke datang ke mana-mana negeri lah di Malaysia ni. Tak ada seorang pun yang minta. Apa yang kita kata yang kita lalui sekarang ni di zaman Nabi Muhammad SAW pun banyak cabaran juga. Antaranya kalau kita tengok cabaran Nabi Muhammad ni lagi teruk berbanding dengan kita ni. Kita ni cabaran kita ni sikit je. Kita kata sikit je diuji dengan pandemik ni. Ada sesetengah kita ni marah dah. Marah dah, tak boleh bersabar dah. Contoh PKP, kenapa buat PKP? Adalah tu perancangan PKP buat tu supaya kita ni dapat kita kata hindar daripada penyakit COVID-19 ni. Okey, kita tengok cabaran, kita cerita mengenai cabaran Rasulullah SAW kita tengok kita tengok dia rumah baginda dibalik dengan tahi unta. Kalau kita marah tak? Marah. Tapi Nabi sabar. Sama juga kita sekarang ni. Cabaran yang kita lalui, kita kena sabar. Kita tengok lagi cabaran yang Nabi Muhammad kena Abu Jahal nak balik batu, menghempas batu besar ketika Nabi bersembahyang di Masjidil Haram. Orang balik batu besar. Marah tak kita? Kalau kita marah tapi Nabi sabar lagi. Okey, yang ketiga ada lagi cabaran yang Nabi kena. Leher baginda dijerut dengan kain serban. Dijerut sakit tak? Sakit. Kita ni pelik. Jerut sampai mati. Apa ni? Apa kesudahan yang kita lalui sekarang ni? Maksudnya cabaran yang Nabi Muhammad SAW tempuhi lagi teruk berbanding dengan kita. Tu kita sekarang ni kita kena tengok, kita kena saling membantu di antara satu sama lain. Okey, saya rasa tu saja untuk
Malam ni apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri, saya serahkan kepada moderator tadi. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ruzaimi. Mungkin daripada nasihat Ustaz Ruzaimi ni, kita kata makin kuranglah orang yang susah kan dari zaman era pandemik ni. Seterusnya kita ke Ustaz Azhar. Antara soalan lain yang ditanya adalah peranan ahli pengakap dalam menyebarkan dakwah, pengorbanan dan kesabaran. Maksudnya peranan ahli pengakap ni macam mana dia nak berdakwah dalam institusi pengakap ni sendiri. Minta pencerahan daripada Ustaz Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Kita jumpa lagi dalam sesi yang ketiga ini. Soalan yang ditanyakan kepada saya tadi ialah peranan pengakap dalam berdakwah. Berdakwah ni tuan-tuan dan puan, apa dakwah ni? Dakwah ni ialah kita mengajak kepada kebaikan. Itu maksud dakwah. Tak semestinya dakwah ni kita ajak orang masuk Islam. Dakwah ni adalah kita mengajak orang melakukan kebaikan. Itulah dakwah. Dan juga kita menegah orang melakukan benda yang tidak baik. Itu yang maksud dakwah. Tuan-tuan dan puan, apabila kita sebut tentang pengorbanan dan kesabaran ni, memang terkait rapat dengan ibadah korban yang kita sambut pada hari ini. Saya ingin menarik perhatian para pendengar sekalian. Dalam pengakap, kita ada satu program yang sangat besar di peringkat international yang disebut sebagai program MOP. Apa maksud MOP? Messenger of Peace. Yang disebutkan di sini ialah every scout is a messenger of peace. Setiap daripada pengakap ini tuan-tuan dan puan ialah ejen penyampai kepada keamanan. Dalam Islam, agama Islam itu sendiri bermaksud aman. Islam bermaksud aman, selamat. Begitu juga tuan-tuan dan puan, kita disunatkan untuk mengucapkan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahkan sesiapa yang mendengar ucapan salam yang diberikan kepada dia, dia wajib jawab balik. Kan kita doakan kepada dia, salam sejahtera ke atas kamu. Kita yang mendapat ucapan doa tadi, kita wajib mendoakan dia balik. Betapa Islam menitik beratkan kepada kita tentang keamanan dan keselamatan itu tadi. Tuan-tuan dan puan, dalam situasi pandemik sekarang ni, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Setiap hari kita mendengar macam-macam masalah yang timbul. Ada rekan-rekan kita pergi menemui ajal akibat dijangkiti COVID. Ada kawan-kawan kita pilot, saya ada kawan saya pilot tuan-tuan dan puan, tak dapat nak bertugas sebab flight tak bergerak. Ada kawan-kawan kita yang mengusahakan kedai pengantin pun tak dapat nak operasi juga sebab majlis perkahwinan tak buat pun. Ada kawan kita yang buat bisnes catering pun sama juga tak dapat nak menjalankan bisnes masing-masing. Ini ujian yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan dan puan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan dengan merasai kelaparan dan dengan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan Allah mengakhiri ayat ini dengan menyebut dan berilah khabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Saya nak kongsikan sedikit tuan-tuan satu formula yang disebut oleh Prof. Muhaya. Macam mana yang kita nak sebut sabar ni tuan-tuan dan puan? Kita tak kena, tak apalah, kita boleh sabar. Kita tak dibuang kerja, kita boleh bekerja, kita dapat gaji macam biasa. Kita tak sakit COVID pun. Macam mana kita nak sebut sabar tuan-tuan dan puan? Satu formula saya ingat yang sangat baik untuk dikongsikan. Itu apa tuan? Formula macam ni. Apabila kita mendapat sesuatu situasi yang negatif, yang menekan kita, yang memberikan satu kesusahan kepada kita, maka kita kena respon yang positif. Kita kena bangkit. Maka hasilnya juga akan positif. Negatif campur positif akan jadi positif. Situasi yang negatif tadi, bila kita respon positif, maka hasilnya akan positif tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita respon yang positif, hasil akan positif insya-Allah.
Yang kedua, situasi yang positif, alhamdulillah senang, tak ada masalah pun. Tetapi respon kita negatif, kita tak bersyukur, balah kita mengkufuri lagi. Kita dapat nikmat, kita gunakan dengan cara yang tak betul. Kita ada duit, kita beli dadah pula. Kita ada duit, kita berbelanja dengan cara yang tak betul. Maka hasilnya juga akan mendapat negatif. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, situasinya positif. Ya, tak ada masalah. Senang. Respon pun positif. Maka sudah tentu hasilnya juga tetap positif. Maka daripada 3 formula yang saya bagi tadi, kita pilih 2 formula, iaitu negatif campur positif, maka akan dapat positif. Saya ulang lagi sekali, apabila situasi yang negatif, kita respon dengan positif, maka kita akan dapat positif. Pertama, kita perlu pilih. Yang kedua, situasi positif, tapi kita perlu respon juga. Kita perlu respon dengan positif, maka hasil akan jadi positif. Ini adalah 2 formula yang kita perlu terapkan dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya nak sebut yang kedua, sebagai ahli pengakap, kita berperananlah sebaik mungkin. Sebagai seorang guru, sebagai seorang murid. Sebagai seorang guru, kita berhadapan dengan situasi sukar menjalankan kelas. Terpaksa menjalankan kelas secara online. PDPR, dah sebulan, 2 bulan dah kita ber-PDPR. Bahkan semenjak tahun yang lepas lagi, kita menjalankan PDPR secara online. Jadi, sebagai seorang guru, kita berusahalah memudahkan urusan murid. Sebagai seorang murid, kita berusahalah supaya kita tidak tertekan. Kita berusaha untuk buat sehabis baik. Jika kita ada masalah, jangan tertekan, jangan tension. Kita menghubungi guru, kita bertanya tentang apakah masalah yang kita hadapi, kita minta pandangan daripada guru. Kalau kita ada masalah capaian internet yang tak kuat, kita terus menghubungi guru, jangan berdiam diri. Kalau kita ada masalah, tak dapat nak top up, please bagi tahu guru. Dan guru yang mendapat information daripada murid ada masalah, tolong respon yang positif. Maka hasil juga akan positif. Saya kongsikan situasi di sekolah saya. Ada murid, saya dapat kenal pasti, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Murid ni waktu bersemuka dia sangat aktif, dalam kelas sangat aktif. Dalam kita tanya soalan dia jawab, tapi saya rasa ada satu masalah mungkin dia sedang hadapi sekarang. Saya bertanya kepada dia, hati ke hati. Rupa-rupanya masalah dia ialah dia berkongsi telefon dengan ayah dia. Pada suatu hari saya tunggu dia masuk online kelas Google Meet, dia tak masuk-masuk. Saya pun telefon, Assalamualaikum. Yang angkat telefon tu ialah ayah dia. Ya ustaz, saya sekarang ni ada di tengah vaksin ni. Anak saya ada kat rumah. Kejap, saya dah habis vaksin dah. Kejap lagi saya terus balik ke rumah ya. Ustaz ada kelas sekarang ke? Okay, terus balik ke rumah untuk bagi phone yang dia guna tu pada anak dia. Rupa-rupanya mereka ni berkongsi telefon, tuan-tuan dan puan. Maka saya berusaha untuk itu. Saya menghubungi pihak mentadbir sekolah. Ada tak jalan penyelesaiannya? Alhamdulillah, pihak mentadbir ada inisiatif hasil bantuan daripada pihak luar, NGO yang membantu memberikan bantuan telefon kepada murid-murid yang memerlukan. Alhamdulillah, masalah pun selesai, tuan-tuan dan puan. Lagi, kita sebagai ahli pengakap, kita cuba mempromosikan kebaikan. Dalam Islam, Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, dia memberikan manfaat kepada orang yang lain. Mudah, tuan-tuan dan puan. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok. Cuba kita mempromosikan mana yang baik. Daripada kita hashtag kerajaan ni gagal, hashtag kerajaan tu gagal, kita hashtag macam-macam. Lebih baik kita hashtag jom patuhi SOP. Hashtag jom vaksin. Kan? Nampak tak? Kita mempromosikan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita ada kemahiran, kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, kita seorang doktor, kan? Ada doktor yang mengakap. Kita ada kemahiran dalam bidang kaunseling, kita kongsikan ilmu kaunseling kita kepada rakan-rakan yang lain di media sosial. Selain itu juga, pengakap ini kita boleh bagi sumbangan dari sudut kewangan. Seperti yang Ustaz Ruzaini sebut tadi, program yang dianjurkan oleh
pengakap bayan lepas, apa projek mereka buat tu? Projek Zero Hunger Project, bantuan makanan. Saya sebut saya nak promosi sikit program ni. Program ini bertujuan untuk membantu golongan kurang bernasib baik dan miskin tegar sekitar kawasan bayan lepas, khasnya bagi golongan yang telah terjejas pendapatan bagi meneruskan kelangsungan hidup sewaktu wabak pandemik COVID-19 melanda di negara kita. Okay, sebarang masalah dan pertanyaan boleh menghubungi nombor yang berkaitan. Nanti tuan-tuan dan puan kalau nak ada usaha nak bagi sumbangan boleh tekan Zero Hunger Project. InsyaAllah akan keluar poster ni. Ini adalah satu bentuk usaha tuan-tuan dan puan. Kita nak membantu masyarakat kita dalam keadaan susah. Kalau kita tak mampu nak bagi sumbangan tenaga, nak bagi bersama-sama dengan rakan-rakan kita turun bantu, kita mungkin boleh bagi sumbangan sedikit kewangan sekadar kita mampu. Mungkin dengan RM1 kita bagi 100 orang bagi RM100. Mungkin dengan 20 sen kita bagi 2,000 orang bagi dah berapa tuan-tuan dan puan, duit yang terkumpul. Mudah-mudahan dengan ada RM10, RM5 itu tadilah mereka dapat minum, dapat makan, dapat beli sekampit beras, dapat minum air Milo yang anaknya sekian lama teringin tengok iklan Milo di televisyen. Mungkin dengan RM10 itu tadilah mereka dapat beli pampers yang anaknya sekian lama pakai pampers pakai buang. Pampers yang beli, pampers yang kita beli tu mereka pakai berkali-kali tuan-tuan dan puan. Pakai basuh, jemur pakai lagi. Mungkin dengan RM10 kita bagi tu sikit sebanyak dapat membantu mereka. Walaupun tak banyak tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan dengan bantuan itu tadi Allah mengira dan memberi ganjaran kepada kita. Bukan sahaja di dunia, maka lebih-lebih lagi di akhirat Allah akan memberi ganjaran yang besar kepada kita. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan diucapkan kepada Ustaz Azhar di atas memberikan jawapan atas peranan ahli pengakap dalam menyebarkan dakwah. Dan juga, saya juga terkesan dengan kisah yang dikongsikan oleh Ustaz Azhar tadi, dan semestinya Persekutuan Pengakap Malaysia daerah yang lepas berterima kasih banyak kepada Ustaz Azhar di atas tolong mempromosikan projek mereka. Seterusnya kita ke Ustaz Ruzaimi. Ini adalah soalan terakhir kita tujukan kepada Ustaz Ruzaimi. Mendepani cabaran pembelajaran dan program pengakap atas talian. Jadi bagaimana kita mendepani cabaran pembelajaran PDPR dan program pengakap atas talian ni? Adakah sama saja atau ada perbezaan atau bagaimana? Boleh diulaskan oleh Ustaz Ruzaimi. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator bertanyakan soalan bagaimana mendepani cabaran pembelajaran dalam program pengakap. Okey, walaupun pandemik COVID-19 ni kita kata hampir 2 tahun dah, kita kata dia masuk mengacau kita kan, tapi program-program pengakap tetap kita jalankan juga, tetapi kaedah program yang kita jalankan tu berlainan. Biasanya kalau pengakap ni kita buat camp 3 hari 2 malam, 1 hari 1 malam, 1 hari kan, 1 hari ke kita buat perjumpaan supaya pelajar pengakap tu yang datang untuk ke camp tu dapat mengaplikasikan apa dia. Contoh ikatan kemoh, ikatan yang dia belajar kat sekolah tu dia boleh buat semasa perjumpaan ataupun camp. Tak kira lah camp di sekolah ke, di daerah ke, di negeri ke, jambori ke kan, dia boleh aplikasi itu. Tetapi dengan cabaran pandemik COVID-19 ni kan, kita tukarkan program itu secara alamaya. Yang mana banyak kita jalankan program, tak kira lah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, pengakap remaja ke kan, kelana ke, maupun pemimpin diri, kita jalankan di atas talian. Okey. Yang kedua, kita tengoklah kepada program yang kita buat tu kan. Walaupun kita kata mendepani cabaran, kita tetap lakukan program tu. Yang mana pemimpin-pemimpin sekolah ataupun pemimpin-pemimpin daerah kan tetap menjalankan program, tetapi program yang kita buat tu kena ikut SOP. Yang ni tak boleh bertemu mata, tetapi program tu kita buat melalui
alamaya. Tak kira lah. Kan? Melalui Facebook ke. Kan? Okey, seterusnya. Okey, dalam mendepan ini kita tengok cabaran dulu lah. Cabaran yang pertama kalau pelajar sekolah ni, kan, tak ada line. Tak ada line. Kita bagi tugasan, dia pun tak boleh jawab. Tak ada line, Ustaz. Tak ada internet lah, tak ada kuota habis lah. Tengok Instagram tak apa. Tak apa, Ustaz. Tengok program lain tak apa. Asal buat tugasan mengangkat ni lah. Tetapi kita mendepan ni, kita bagi ayat-ayat elok, kan, melalui WhatsApp, melalui Telegram, kan. Pelajar baca ataupun ayah ataupun ibu bapa baca, kan, pelajar dapat jalani program tu. Banyak, kan? Banyak program kuis ke, program apa, Allahumma salli, teka silang kata kau yang pengakak buat, kan? Pelajar banyak masuk. Yang mana pelajar yang masuk kita akan emailkan CJ. Dapat CJ peringkat daerah, dapat CJ peringkat negeri, dapat CJ peringkat kebangsaan, dunia pun boleh. Jadi walaupun kita mendapati kita kata cabaran COVID-19 kita tak boleh jumpa, program pengakak tetap kita jalankan supaya pelajar-pelajar yang minat pengakak ni tidak lupa, kan. Kita akan ajar tali, kita hantar dulu pengakak, kalau tak silap saya pengakak daerah Bayan Lepas, dia ada buat satu program tu cara ikatan tu. Maksudnya pelajar masuk untuk hari Rabu tu dapat tengok cara ikatan tu, dia pun boleh belajar melalui ikatan tu melalui video yang cikgu dia siarkan melalui siaran tu. Yang tu cara yang terbaik lah. Sebab apa? Tali tu bukan kita guna untuk ikat kemah sajalah. Kita boleh aplikasikan di rumah. Contoh, mak suruh ikat apa-apa benda, anak tu boleh ikat. Pandai ikat. Belajar kat mana? Belajar kat YouTube bersama dengan cikgu sekian-sekian. Yang tu kita nak. Dia boleh bantu. Dengan apa yang dia pelajari tu, dia boleh bantu. Okey, kalau dari segi program ni, banyakkan program ni kita jalankan melalui media sosial lah. Media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp tu biasa lah, kan. Cikgu-cikgu setiap hari Rabu kita akan masuk kelas pokok, kan. 1 jam kita dengar ceramah, kita jawab Google Form ke, supaya murid-murid kita ni tidak lari jauh lah. Kita kata walaupun duduk di rumah, dia pun tetap belajar, kan. Sekali berpengakak, selamanya berpengakak. Tu cara dia. Okey, baik. Yang kedua, ada program-program yang disediakan melalui Facebook, kan. Kalau pengakak laut ke, kan, sama kita join sekali, kan. Kalau lah ibu bapa ada dengar kita kata apa yang saya cerita ni, kan, tak apa kita masukkan anak kita tu kepada saluran pengakak. Sebab apa? Dalam pengakak ni, bagi saya lah, sekolah saya ajar pelajar yang masuk pengakak, yang pertama sekali ustaz nak jaga disiplin. Ustaz tak mau. Ustaz tak mau orang sebut pasal pengakak ni, masuk pengakak tetapi disiplin tak ada. Masuk pengakak kena jaga disiplin. Bukan masuk sajalah. Bukan masuk saja, kan. Masuk kita belajar dalam tu. Disiplin ni, biasanya orang yang ikut disiplin ni, cikgu yang suka, ibu bapa yang suka. Tak ada seorang anak yang dipukul akibat buat disiplin yang baik, kan. Tak ada. Biasanya anak yang lakukan disiplin yang baik, kan, mak akan bagi hadiah, ayah akan bagi hadiah. Sebab apa? Disiplin yang baik sangat, mak tengok baik sangat, yang macam tu yang kita nak. Okey, baik. Maksudnya program walaupun kita mendepani cabaran pembelajaran bersemuka, tetapi program pengakak tetap kita jalankan. Jadi mana-mana pelajar bolehlah ikuti siaran pengakak, mana-mana siaran pengakak yang ada, boleh cari dalam internet, boleh cari, ikuti. Tak apa tanya pemimpin sekolah, supaya aktiviti pengakak tu kita dapat join sekali. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan balik mic ni kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ruzaimi di atas jawapan mendepani cabaran pembelajaran dan program pengakak atas talian. Semestinya ramai yang bermasalah lah di era pandemik ni. Seterusnya, kesimpulan apa yang kita dapat daripada forum ini adalah kita dapat mengetahui perbezaan antara Aidilfitri dan Aidiladha, dan semestinya kita dapat mengetahui tentang pengorbanan, tentang daripada kisah-kisah yang diceritakan oleh ahli panel kita tentang kesabaran, dan seterusnya kita kata kesabaran dalam menghadapi era COVID-19 ni, serta yang mana pasangan yang sudah berkahwin tapi masih belum dapat anak, bolehlah kita amalkan doa yang dikongsikan oleh Ustaz Ruzaimi sebentar tadi. Dan
selalulah kita berdoa semoga COVID-19 ni diangkat daripada, bukan saja daripada bumi Malaysia tetapi di seluruh dunia, untuk kita kembali ke norma yang asal lah. Seterusnya, jazakallahu khairan kathiran diucapkan kepada Ustaz Adha dan Ustaz Ruzaimi di atas pencerahan, ulasan dan jawapan yang diberikan, dan terima kasih juga kepada hadirin yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri forum pada malam ini. Terima kasih. Selamat Hari Raya Adil Adha kepada semua.